Baik, dibentangkan kepada Nabi Muhammad manhaj dakwah Nabi yang terdahulu, dan bukan sekadar untuk Nabi sebenarnya, tetapi kita sebagai umat yang terakhir, kita boleh ambil manual sebagai panduan. Bagaimana contoh Nabi Nuh bila berdepan dengan kaum dia. Kaum Nabi Nuh kita kenali sebagai kaum antara berhala yang pertama kali disembah di atas muka bumi ialah umat Nabi Nuh. Ada berhala-berhala tertentu yang dipuji, yang dimuliakan, yang diidolakan ketika zaman Nabi Nuh. Kita boleh tengok skill dan manhaj yang Allah bentangkan bagaimana Nuh berhadapan dengan kaum dia. Kita tengok pula selepas Nuh datangnya kaum Ad. Kaum Ad untuk Nabi apa? Kaum Ad Nabi apa? Bukan Nabi Soleh, kaum Ad. Bukan Nabi Lut, Nabi Hud. Nabi Hud, surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Adakah kamu tidak memerhatikan apa yang telah diperlakukan Allah kepada kaum Ad, irama bandar kosmopolitan mereka yang dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar dan hebat. Tapi sebab mereka mengutamakan materialism, mereka mengabaikan kepercayaan kepada Tuhan, masih lagi menyambung legasi penyembahan berhala, mengabaikan syariat-syariat dan perundangan yang dibawa oleh Nabi Nuh, mengagungkan kebendaan. Akhirnya Allah hukum mereka. Kita boleh tengok skill dan manhaj Nabi Allah Hud berhadapan dengan mereka. Kemudian barulah mari kaum Nabi Saleh yang diberi nama kaum Samud. Kaum Samud ni duduk di Al-Hijr. Dalam Quran ada surah Al-Hijr atau disebut nama lain Wadil Qura. Di situlah tempat Nabi Allah Saleh mendakwahkan kaum dia. Kaum dia ada lagi yang masih meneruskan legasi menyembah berhala. Dan yang lebih penting bila dipertunjuk dan dipertontonkan mukjizat unta yang keluar daripada batu, mereka buat apa kat unta tu? Mereka buat apa kat unta Nabi Saleh? Mereka bunuh. Seolah-olah mereka nak menghilangkan mukjizat, nak menolak mukjizat seorang Nabi dan Rasul. Akhirnya Allah hukum juga Nabi Ibrahim dengan cara dia. Dia lawan Namrus. Mari Musa dengan cara dia lawan Fir'aun. Mari Nabi Lut dengan umat-umat dia yang bermasalah dari segi sosial dan hubungan. Nabi tu, Nabi ni, sampailah Nabi Muhammad. Maksudnya di sini Nabi Muhammad diberikan skill dan manhaj Nabi-Nabi dulu berhadapan dengan bukan saja kaum dia, tetapi karakter-karakter yang dihadapi oleh Nabi terhadap umat masing-masing. Hak sembah berhala, hak tolak mukjizat, hak mengagungkan materialisme, hak jenis LGBT punya cerita, hak jenis mengaku Tuhan, hak jenis sombong, hak jenis bongkak, semua ada. Ni panduan untuk kita. Bila mari Nabi Muhammad boleh follow, boleh tengok. Di samping Nabi Muhammad ada manhaj yang tersendiri. Dalam keadaan awal-awal Nabi berdakwah, tuan-tuan, apa yang kafir musyrikin Mekah, mereka Nabi, mereka tuduh Nabi macam-macam, mereka buat, sama ada dalam bentuk fizikal, dalam bentuk mental, dalam bentuk tekanan, pressure pada Nabi. Kadang-kadang Nabi mengeluh pada Tuhan, Nabi mengeluh pada Allah atas penentangan-penentangan yang dilakukan terhadap kaumnya. Antaranya turun surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika, dan kami telah menceritakan kepada kamu keseluruhan min amba'ir rusulin, kisah nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kamu.
ma nusabbitu bihi fuadak, tiada lain dan tiada bukan tujuan dia ialah untuk meneguhkan, memperkukuhkan jiwa dan perasaan kamu. Kenapa? Kerana Nabi membuat keluhan kepada Allah tentangan daripada kaum dia. Allah bagi kisah para Nabi dan Rasul sebagai penyejuk hati. Nak habaknya bukanlah kerana kamu ni Nabi akhir zaman, aku berikan ujian tentangan daripada kaum kamu seorang. Nabi dulu aku bagi mudah-mudah. Dia cakap saja buka mulut, orang terima. Nabi dulu cakap saja, orang masuk Islam. Nabi dulu cakap saja, semua orang dengar. Macam tu kah? Tak. Nabi dulu pun sama macam kamu ni. Buka mulut, orang lawan. Buka mulut, orang tentang. Dakwah, orang jeh. Dakwah, orang maki. Dakwah, tuduh gila. Dakwah, tuduh tak siuman. Jadi ingatlah Nabi-Nabi dulu pun sama macam kamu. Jadi janganlah kamu keluh kesah, jangan kamu gelisah bila benda yang sama berlaku pada kamu. Wa ja'aka fi hazihil haq, dan sesungguhnya semua kisah-kisah dan cerita yang aku bentangkan pada kamu ini al-haq, mengandungi kebenaran. Ni bukan cerita dongeng, ni bukan cerita tahyul, ni bukan cerita main-main. Cerita Nabi-Nabi dan Rasul hak, benar adanya. Wa mau'izatun, mempunyai nasihat-nasihat, wa zikra, dan peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Okey, boleh faham secara umum? Ni baru mukaddimah baru ni. Kita tak masuk lagi. Okey. Ni kita nak masuk ni. 8 suku awal lagi. Okey, malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekurang-kurangnya. Sebenarnya manhaj Nabi ni, kalau kita ikuti daripada Nabi bermulanya dakwah sampailah wafat Nabi, kita boleh bentangkan sebanyak-banyaknya dakwah Nabi. Tetapi malam ni saya pilih 6 ciri-ciri utama, ciri-ciri istimewa manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antara ciri-ciri istimewa yang mana hak 6 ni memang diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan baginda sendiri. Nombor 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dan mengamalkan apa yang dia ucapkan dan tuturkan daripada bibir beliau. Nabi Muhammad dia buat, Nabi Muhammad dia laksana, Nabi Muhammad dia praktikalkan apa yang dia sebut. Dengan bahasa yang mudah, walk the talk. Apa dia walk the talk? Percakapan dia seiring dengan perbuatan dia. Kalau dia suruh orang buat benda ni, dia lebih dahulu dah buat benda tu. Kalau dia arahkan orang buat benda ni, dia dah lebih dahulu amalkan benda tu. Ini kadang-kadang berbeza dengan kita. Kita ni suruh orang buat, kita sendiri tak buat. Contohnya, antara kelebihan-kelebihan solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud pahalanya demikian, kelebihannya demikian, fadilatnya demikian. Kita tak salahkan pada ilmu yang dia ajak tu, betul lah fadilat dia macam ni. Tapi tuan hak ajak sunat tahajud tu tak bertahajud pun. Maksudnya perkataan tak selari dengan perbuatan. Bukan salah pada dia cerita tu, hak dia cerita tu bagus, hak dia cerita tu betul lah kelebihan tahajud. Tapi kalau boleh kita dulu buat sebelum kita perkenalkan ataupun ajar kepada orang lain. Saya teringat satu kisah bila kita buka biografi Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri pada suatu ketika tu, hari Jumaat dia berkhutbah di atas mimbar di Basrah. Lepas dia habis khutbah Jumaat, semayang apa siap, tiba-tiba datang beberapa orang lelaki menemui beliau. Dia kata, Tuan Imam, merujuk Imam Hasan Basri, boleh tak kalau minggu depan, kalau khutbah cerita supaya majikan-majikan atau tuan-tuan yang memiliki hamba ni bagi kebenaran kepada hamba-hamba yang dia miliki untuk keluar solat Jumaat.
untuk keluar solat Jumaat. Maksudnya dia nak cerita seolah-olah ada sesetengah majikan yang tak benarkan pekerja dia tu keluar solat Jumaat. Jadi tolong cerita bab ni, biar bagi tuan-tuan majikan tu dengar, biar kami ni pekerja-pekerja diberi kelonggaran untuk keluar solat Jumaat. Jadi mari Jumaat minggu seterusnya nak pergi dengar lah ni. Tunggu, Imam Hasan Basri cerita bab lain. Cerita bab lain, bukan bab tu hak dia minta tu. Dia pun bersangka baiklah imam besar. Mungkin imam tak ingat tu hak kita pesan tu. Tak apa, lepas pada ni habis kita pesan sekali lagi. Jadi dah minggu ni tak jadi, imam turun, mari pula geng yang sama. Tuan imam macam mana? Kami suruh cerita. Tak apalah, nanti saya ingat saya cerita. Tak apa. Mari minggu seterusnya seronoklah. Tiba-tiba keluar bab lain lagi. Keluar bab lain lagi. Ni ingat ke saja-saja buat tak ingat ni? Turun yang kedua, cerita lagi. Tak apa, nanti saya cerita. Minggu ketiga, hak lepas pada bertemu dengan imam, barulah imam sebut persoalan ni. Jadi dah terlepas 2 minggu. Jadi seorang tu kata, kami rasa tuan imam ni tahu, tapi saja-saja tak sebut. Pasal apa? Dia kata sebenarnya sebab kamu minta aku ceramahkan ataupun khutbahkan sesuatu yang tak berlaku pada diri aku. Aku nak cerita pada tuan-tuan majikan yang mempunyai hamba, sedangkan aku sendiri tak ada hamba. Jadi minggu pertama yang terlepas tu, aku kumpulkan duit, hari Jumaat tu aku pi beli hamba. Hari Jumaat mula-mula hak miss tu, kamu tanya pasal apa imam tak? Aku baru beli hamba. Nak merasa aku ni jadi tuan, jadi majikan kepada seorang hamba. Kenapa Jumaat seterusnya yang kedua miss? Sebab aku bagi kelonggaran dan peluang kepada dia walaupun dia hamba aku untuk keluar solat Jumaat. Jadi aku boleh sebut benda ni pada minggu ketiga, bila aku dah ada hamba, aku buat apa yang kamu minta tu. Maksudnya dia cuba laksanakan, bukan main-main cakap saja. Payah nak buat lagu tu, memang payah. Betul tak payah? Kalaulah mari seorang jumpa Tok Imam tak? Sini, Tok Imam boleh tak tajuk ni Jumaat minggu depan? Gelabah Tok Imam. Tok Imam pula ikut tag majlis dia tak? Bahaya ni. Kalau orang ripuk, hilang jawatan saya ni. Contoh. Tak ada apa Tok Imam gurau. Okey.